Alhamdulillah. Alhamdulillah lahul mulku samawati wal ard wa lahul hamdu fil akhirah wa huwal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahu fil mulki wat tadbir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh at-tabsyirul nadhir was-sirajul munir. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jal, faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama banyakkan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita dengan nikmat-Nya dan rahmat-Nya. Alhamdulillah, dengan izin dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi pada hari ini, hari Jumaat yang mulia ini, dapat kita sama-sama duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita nak tunaikan salatul Jumaah. Mudah-mudahan dengan kita jalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membawa kita ke jalan yang bahagia di dunia dan akhirat. Sidang Jumaat yang dihormati sekalian, alhamdulillah, syukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala menghantarkan kepada kita semua sebaik-baik kitab, ialah Al-Quran, sebagai kalamullah. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran atas kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah satu mukjizat yang paling besar sekali kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itulah kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita sebagai umat-Nya. Di samping itu juga, alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala telah memilih semulia-mulia makhluk-Nya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiyan wa rasula. Sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai rasul, untuk mari ajar, sebagai mursyid, sebagai mari tunjuk jalan kepada kita supaya kita itu dapat beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah Subhanahu wa taala kita anuti inilah adalah perkara yang besar sekali bagi kita.
dalam hidup kita, macam manakah kita nak buat disempurnakan Islam yang ada pada kita. Agama Islam, agama Allah yang sudah sempurna dah. Tapi kita sebagai pemeluknya, macam mana kita nak disempurnakan Islam yang ada pada kita ini. Kita nak gunakan Islam yang ada pada kita. Islam ialah Al-Quran dan Sunnah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan Al-Quran dan Sunnah ini dua perkara wahyu ini, dua asas bagi selaku sumber asli kepada Al-Islam. Tetapi macam manakah kita Islam yang ada pada kita, Al-Quran yang ada pada kita dan Sunnah yang ada pada kita? Perlu kita tanyakan diri kita, setara manakah kita boleh terima hukum ahkam Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Setara manakah kita boleh terima, boleh turut, boleh ikut ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, adakah kita boleh tinggal ataupun tidak? Apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, kita boleh jalan ataupun tidak? Sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinyatakan di dalam hadisnya, kita boleh tiba ataupun tidak? Benda ini perlu kepada kita sebagai kita mengakukan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Perlu kita jawab baik-baik pada kita, supaya ayat Islam yang ada pada kita boleh sempurna dalam hidup kita. Janganlah kita sekali-kali memainkan hukum ahkam Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam kitabnya Al-Quran. Jangan kita buat main-main, jangan kita buat mudah-mudah hukum Allah Subhanahu wa taala. Sama ada hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rupa surah Al-Amr, ataupun hukum Allah Subhanahu wa taala dengan rupa An-Nahyu, ngelage. Benda yang Tuhan suruh, adakah kita boleh jalan ataupun tidak? Setara mana boleh jalan hukum Allah Subhanahu wa taala? Begitu juga benda yang Allah Subhanahu wa taala larang kepada kita. Sama ada Allah Subhanahu wa taala larang disebutkan dalam Al-Quran, dalam kitabnya, ataupun disebut dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sunnahnya, setara mana kita? Karena kita tengok akhir-akhir zaman ini, mereka yang ada kemampuan, mereka yang ada kekuatan, mereka yang ada kuasa, kenapakah mereka tidak utamakan kitab Allah Subhanahu wa taala sebagai hukum? Kenapakah mereka tidak utamakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ittiba', sebagai ikut? Kalau benar-benar kita turut hukum Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, kalau kita benar-benar boleh ittiba', boleh ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
kemuliaan yang akan ada dalam diri kita. Kehebatan Islam akan ternyata atas dunia ini. Tetapi sayangnya banyak pengikut-pengikut agama Allah SWT yang ada tempat pemimpin, yang ada kuasa, yang ada boleh pimpin sebagai pemimpin. Kenapakah mereka tidak ambilkan hukum Allah Subhanahu wa taala? Kenapakah mereka tidak ambil sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai ittiba' dia, sebagai ikut dia? Kadang-kadang membawa kepada seseorang sani sanggup lagi dia duk dusta, duk kata kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bohong-bohong. Duk bohong ajaran Allah Subhanahu wa taala. Duk bohong dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila tengok jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jauh apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkara keburukan yang berlaku dalam masyarakat kita sekarang ni. Kalau kita benar-benar klik kepada hukum Allah, klik kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, klik kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan tengok kehebatan agama Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib la yuflihun mata'un qalilun walahum azabun alim. Surah Nahl ayat 116. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Janganlah kamu berdosa apa yang disifatkan lidah kamu, kebohong apa ni, kedustaan kamu, bohong kamu. Sanggup lagi kamu kata kepada Allah, sana kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, hadza halalun wa hadza haramun. Dengan benar itu tidak nyata kepada kamu, tidak nyata dalam kitab Allah Subhanahu wa taala benda itu halal ataupun haram, tapi sanggup lagi kamu kata hadza halalun wa hadza haram, ini halal, ini haram. Sanggup kamu kata benda sani dengan tanpa kamu, dengan tanpa ada ilmu. Kadang-kadang seseorang sani sanggup dia langgar hukum Allah Subhanahu wa taala kerana pengkatan yang ada pada dia, tamneng yang ada pada dia, sanggup lagi bohong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kepada tamneng dia ada. Duit gaji yang dia ada. Ya, jangan bohong lagi. Hukum Allah Subhanahu wa taala, jangan bohong lagi dengan kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan benda sani itu adalah mata'un qalilun. Benda sani itu benda tak ada gos habuk. Kesenangan sedikit sahaja, kebahagiaan sedikit sahaja. Lalu itulah Allah Subhanahu wa taala, walahum azabun alim. Bagi mereka itu yang bohong kepada Allah, yang bohong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walahum azabun alim. Bagi mereka itu akan terima azab yang paling pedih sekali di akhirat nanti. Sudah jemaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih tahu duk hukum satu hukum dengan tanpa ada ilmu pengetahuan, diiktibar dikirakan satu jinayah kabirah, satu pelakukan ke apa ni, jinayah.
Dosanya besar sekali. Minal kabair, daripada dosa yang besar. Kita hukum dengan tak ada ilmu. Kalau kita tengok di sini, banyaklah perkataan daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripadanya Abu Bakar radhiyallahu anhu yaqul, ayyu sama'in tazulluni wa ayyu ardin takulluni idza ana qultu fi kitabillahi bighairi ilmin. Cuba tengok perkataan Abu Bakar. Satu perkara yang lebih berasa takut kita dengan kita nak hukum Allah Subhanahu hukum dengan tanpa ada ilmu. Cuba tengok Abu Bakar katakan, ayyu sama'in tazulluni, langit manakah nak tuduhkan aku, nak lindungkan aku, dan bumi manakah nak tanggungkan aku apabila aku kata dalam kitab Allah Subhanahu wa taala bighairi ilm, kata tanpa ada ilmu. Ini nak kata keburukan. Kita royak dalam kitab Allah Subhanahu wa taala tak ada ilmu. Itulah keburukan. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila ditanya, apabila seseorang sani ditanya, dia kata lagu mana? Benda yang dia tahu, dia kata, dia jawab benda yang dia tahu. Apa yang dia tahu. Tetapi kalau ditanya benda yang dia tak tahu, tak ada ilmu, maka dia kata Allahu a'lam. Itulah jawaban. Itulah apa ni? Allahu a'lam ini adalah jawapannya. Kadang-kadang kita tak berani nak kata Allahu a'lam, takut kata kita tak erti. Kita tak berani nak jawab Allahu a'lam, takut kita kata kita jahil. Sanggup lagi kita ada fatwa, sanggup lagi kita ada hukum dengan tak ada ilmu. Ini bahaya sekali. Kalau kita tak tahu, kita Allahu a'lam, itulah jawapannya. Lebih selamat. Adapun kita beri jawapan dengan kita tak tahu, bahaya sekali. Ini adalah jinayah kabirah. Satu dosa yang besar sekali yang perlu kita takut. Sidang ayat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi 'ilm innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Al-An'am 144. Siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih karuk? Siapakah yang lebih jahat daripada orang yang mereka-reka kepada Allah dengan dusta, dengan bohong? Itu orang paling karuk sekali, paling jahat sekali. Untuk menyesatkan manusia. Nak menyesak manusia. Ini kita bimbang di akhir-akhir zaman. Kerana manusia di akhir zaman ini mengutamakan kepentingan peribadi, tidak mengutamakan kepada kemaslahatan orang ramai. Asalkan peribadi sana boleh selamat, kehendak gapo peribadi, dia sanggup lagi hidup menyesatkan manusia, sanggup lagi dia hukum dengan tak ada ilmu. Ini adalah bahaya dalam masyarakat kita. Akhir-akhir zaman yang perlu kita sebagai orang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kita nak selamat ini, jaga-jagalah kita. Jangan kita bergaduh turut angin sangat. Nanti kita sesat. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga kita tengok masyarakat kita lah ni. Banyak nama. Sedai kita tahu berlaku tapi sanggup lagi nak berlawan dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sanggup lagi nak berlawan dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu berlaku. Kata riswah ni haram. Tak ada jangan sikit riswah ni haram. Tapi sanggup main lagi riswah. Ini banyak dalam masyarakat kita berlaku. Yang perlu kita takut pada Allah. Kenapakah kita tidak cerahkan mata kita? Kenapakah kita tidak cerdikan fikiran kita? Satu-satu perkara yang kita nak ambil itu, cuba kita tanya diri kita, halalun atau haramun. Kita tidak fikir benda yang akan masuk dalam perut kita akan jadi daging darah kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dah, kalau kita hidup makan benda haram masuk dalam perut kita jadi daging darah kita, maka an-naru aula biha, nerakalah utama baginya. Cuba tengok kita masyarakat rasuah. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala royak jelas nyata dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyata dalam hadisnya dah. Tapi sanggup kita hidup berlawan dengan hukum Tuhan lagi. Dok cabar hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengingin-inginkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala royak dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Allah Ta'ala tutup kepada kita dah. Suruh kita ni kerjasama perkara yang beri kebaikan, perkara yang membawa kita tu takwa, takut kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah dan gitu juga Allah larang keras. Jangan sama sekali kerjasama perkara yang bawa dosa jadi dan bawa di perseteruan. Jadi seteru. Kita kerjasama. Cirak-cirak benda haram dah tapi kita kerjasama lagi. Sanggup makan benda tu lagi. Dalam ayat lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Cuba tengok surah Nisa ayat ke-29. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta kamu di antara kamu sama kamu dengan batil. Cara batil bukan benda halal, dengan batil. Harta kita dah makan, harta kita dah milik. Cara batil, cara tipu. Itu lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayat dari Imam Ahmad wa Tabrani dalam Musnadnya dan Sunan. La'anallahu ar-rashi wal murtasi wal ra'ish. Dilaknat, dimnaso, tidak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ar-rashi wal murtasi wal ra'ish. Orang ada risuah ke orang ada makan risuah dan orang ada bagi tu. Kalau kan menggak duk cari suara tu, buat kanan tu. Itu panggil ar-ra'ish. Masuk habis. 3 cabai ni masuk habis, dapat dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hak beri pun dilaknat, hak makan pun dilaknat, dan hak orang juga beri pun dilaknat juga. Jelas nyata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapakah? Benda-benda lagu ni kita tidak ambil iktibar kah? Tak ambil pengajaran kah? Beri faedah pada kita kata benda saat ni tu beri dalam hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad Ibn Abi Waqqas, dia tanya Rasulullah,
Ya Rasulullah, tolong tiklah ya Rasulullah. Tolong doa kepada aku, tak doa aku doa ni Tuhan terima. Dia minta kepada Rasulullah doa. Tuhan terima doa dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, "Atib mat'amaka." Allah. Comelah makanan kamu. Comel sikit makanan gitu. Jangan makan benda haram, makan benda halal lah. Maka kalau mau makan, mau bingak, mau minum, mau bingak, tak nak minum benda haram, tak nak makan benda haram, maka doa kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah jemaah yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kita perlu kita berhati-hatilah dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita buat main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Apa tu yang kata haram, kita haram jelas. Apa yang Allah Taala royak suruh kita buat. Apa yang Nabi royak kita buat. Apa yang Nabi larang kita tinggal. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man min amirin yali amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu illa lam yadkhulul ma'hum al jannah. Hadis Muslim. Tak ada mana-mana orang, seorang pemimpin, seorang ketua orang, dipilihkan dia supaya dia ketua. Lepas tu dia tak ada usaha dak, tak ada nasihat dak, tak ada ikhlas dak. Jadi ketua orang dah, jadi pemimpin dah. Nabi kata lam yadkhul ma'humul jannah. Tak masuk dalam syurga, tak masuk sama dalam syurga. Itu hadis Muslim. Allah. Cuba kita tengok di riwayat lain juga. Tidak ada seseorang pemimpin yang memimpin rakyatnya dari orang Islam, maka ia mati sedangkan ia menipu. Duk menipu rakyat semua. Jadi pimpin dia ketua orang, menipu rakyat susu. Oh, ni jelas nyata kita. Kita jadi pemimpin orang. Kerongkan paham kita. Kita tak sen, tak nanya persen berapa persen dulu. Baru persen baru kita sen. Kita tekan buk lalu, kita di pemimpin orang, okay? Kerongkang nak paham kita cakap. Mai kerongkang buat tembok. Kerongkang buat gotu, kerongkang elektrik, kerongkang apa sekalipun. Tengok kerongkang. Nak widak 10%. Kau nak 10% daripada kerongkang. Tak apa, tak sen ada. Ni penipu rakyat. Orang penipu rakyat. Apabila jadi penipu rakyat, dalam hadis muttafaqun alaih mengatakan diharam ke atasnya masuk dalam syurga. Haram masuk syurga. Tipu rakyat. Jadi ketua rakyat tipu rakyat. Benarnya benda ni panjang lagi, tapi kerana masa yang sikap ini tidak boleh nak tafsirkan benda ini. Walau bagaimanapun kita bakal ingat dengan hukum Allah Taala. Apa yang Allah Taala nyata pada kita, kita jelas. Benda haram kita kata haram, benda halal kita kata halal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum mimma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sudah jemaah dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyaklah kita takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa inilah dapat selamat kita. Setiap segi, setiap bukti, setiap perkara kita takwa, takut pada Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita duduk, seorang diri ramai, tempat kerja kita, di mana urusan sekalipun, takutlah kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsuma kunt. Takutlah kamu pada Allah taala mana-mana kamu duduk. Inilah yang bisa selamatkan kita. Pada hari Jumaat yang mulia ini juga, marilah kita sama-sama
banyak selawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sedikit pensiharan. Dan kita di bawah itu ada peti pula untuk khairat. Ada sekolah, apa nak bangun sekolah qiraati pak ngajar Quran di Cuap Cerong. Maka kita bakat-bakat mula-mula buat kebajikan. Sebelum kita tinggalkan benda-benda yang kita ada, harta yang kita ada kita akan tinggal. Maka pada hari ini peti di bawah tu ada budak tunggu bawah kita, Allah lah cara mana kita boleh beri, kita beri pakat beri semuanya lah. Dan untuk bekal kita ke akhirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'li kalimatal haqq wad din. Allahumma ahlikil kafaratal mujrimin waz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.